Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hormat. Bersama saya Nuzla Taha dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 5 April. Sarawak merekodkan 419 kes baharu COVID-19 semalam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 17,554 kes. Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata jumlah kes harian yang dilaporkan merupakan yang kedua tertinggi direkodkan di negeri ini selepas 426 kes minggu lepas. Beliau berkata kes tertinggi dilaporkan semalam ialah di daerah Seri Aman iaitu sebanyak 159 kes yang dikesan dari penjara pusat Seri Aman. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas berkata satu kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan semalam. Kes kematian ke-114 merupakan kes ke-11,880 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 76 tahun yang telah mendapat rawatan di Hospital Bintulu kerana mengalami sesak nafas. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian pada sidang media di Kuching. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas dan juga Timbalan Ketua Menteri berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS mengisytiharkan 3 kluster baharu semalam. Salah satu daripadanya ialah di daerah Seri Aman iaitu kluster Tembok, susulan daripada 159 kes positif yang dilaporkan di penjara pusat Seri Aman. Mengulas lanjut, beliau mendedahkan kes berkenaan serupa dengan kes mendadak yang berlaku di Pusat Tahanan Semuja Serian. Beliau memberitahu kes positif pertama bagi kelompok tersebut melibatkan tahanan yang ditempatkan di penjara terbabit sejak 28 Mac 2018. Kes dikesan positif pada 1 April lepas sebelum menjalani proses pelepasan atau parol. JKNS PKB Seri Aman telah menjaring seramai 322 tahanan. Dan dari 322 itu 156 positif, 79 rakyat Malaysia dan 77 bukan warga negara Malaysia dan 166 masih menunggu keputusan mahkamah. Dalam pada itu, seramai 131 orang kaki tangan penjara pusat Seri Aman juga telah disaring dengan 3 orang didapati positif, 8 negatif dan 120 lagi masih menunggu keputusan makmal. 2 lagi kluster baharu diisytiharkan semalam ialah kluster Sungai Mupong di Meradong dan kluster Sungai Rasau di Matu. Kedua-duanya merupakan kluster melibatkan komuniti. Sebanyak 17 kes positif dilaporkan di kluster Sungai Mupong dan 11 kes di kluster Sungai Rasau. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata JPBN akan melaksanakan saringan pengawasan ke atas tahanan di kompleks penjara dan penjara pusat di Sarawak dalam usaha memastikan tiada penularan kes COVID-19 di penjara. Ujarnya langkah segera tersebut diambil susulan 2 kejadian kes positif yang tinggi dilaporkan di depo tahanan Immigration Semuja di Serian dan penjara pusat Seri Aman dalam tempoh selang seminggu. Katanya saringan pengawasan tersebut akan dilaksanakan di penjara Puncak Borneo di Kuching selain penjara pusat di Miri, Limbang dan Bintulu, manakala saringan pengawasan bagi penjara pusat Sibu dan Seri Aman tidak dilaksanakan buat masa ini kerana terdapat kes positif di penjara terlibat. Menyentuh mengenai kes membabitkan tahanan di penjara pusat Seri Aman, beliau memberitahu pihaknya telah menghantar pasukan dari Unit Keselamatan Negeri untuk melakukan siasatan akan punca penularan kes membabitkan tahanan di pusat itu semalam. Dato' Ahmad Douglas yakin kes positif COVID-19 yang dilaporkan di penjara pusat Seri Aman akan mencatatkan penurunan yang ketara dalam tempoh terdekat. We have seen how the situation can be controlled seperti di Semuja because di pusat tahanan Semuja because they are contained within that particular area. So like this case, they are contained in penjara Seri Aman. So within, I think, 28 days, we can see that the figure can go down very drastically. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikuatkuasakan di Kampung Binyuk Baru Samarahan mulai semalam hingga 17 April ini. PKPD tersebut dilaksanakan setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi ke atas lokaliti yang berlaku kenaikan kes secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas menegaskan penganjuran majlis sosial di zon yang berstatus merah dan jingga di Sarawak adalah tidak dibenarkan.
Katanya bagi zon berstatus hijau dan kuning, penganjuran majlis sosial dibenarkan dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 50% daripada kapasiti ruang tempat penganjuran. Bercakap dalam sidang media di Kuching semalam, beliau mendedahkan sejak awal tahun ini, sebahagian besar daripada kes positif di komuniti di Sarawak adalah melalui majlis sosial. Setakat ini, sebanyak 59 kluster melibatkan majlis sosial telah dilaporkan dengan lebih 7,300 individu didapati positif serta 40 kes kematian. Antara kes positif tertinggi telah dilaporkan adalah daripada upacara pengemumian, selain majlis perkahwinan, pesta musim perayaan, acara gotong royong, majlis ulang tahun, pesta perpisahan dan aktiviti sabung ayam. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan kerjasama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak Sarawak DCCI sasar untuk tingkatkan jumlah ahli yang berupaya tembusi pasaran antarabangsa. Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu beliau mahu melihat syarikat Dayak berkembang di Malaysia, terutamanya melibatkan golongan muda. Jelasnya pelbagai sokongan dan bantuan disediakan di bawah kementeriannya termasuk kepada mereka yang ingin bergiat menjadi franchiser kepada produk-produk sedia ada ataupun berkembang dengan produk masing-masing di luar pasaran Sarawak. Ujarnya pihak kementerian akan menyediakan kemudahan perbankan yang diperlukan termasuk di kawasan luar bandar Sarawak menerusi bank rakyat seperti di Sebuyau, Lundu, Betong dan Serian. Beliau berkata demikian selepas meluangkan masa lebih kurang 3 jam dalam sesi dialog bersama ahli-ahli dari DCCI dan Persatuan Graduan Dayak Sarawak di Kuching. Sementara itu, dalam sesi yang sama, Presiden DCCI Datuk Leonard Martin Uning mengumumkan untuk menubuhkan pasukan petugas khas bagi memudahkan penyaluran maklumat kepada ahli-ahlinya terutama daripada kementerian dan agensi kerajaan yang berkaitan. Beliau turut menetapkan untuk mengumpul maklumat lengkap ahli-ahli DCCI tentang jenis perniagaan agar status syarikat Bumi Putra daripada DCCI tidak disalahguna sesetengah pihak. Sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-214 yang diraikan di Balai Polis Sentral Kuching, pelbagai aktiviti diadakan. Ini termasuk penyerahan sumbangan kepada golongan asnaf dan mereka yang memerlukan. Ketua Polis Balai Polis Sentral ASP Ahmad Abang memberitahu sumbangan tersebut adalah sebahagian daripada sumbangan anggota dan orang perseorangan yang akan dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi meringankan beban golongan sasar. Beliau menjelaskan bahawa program sumbangan yang pertama kali diadakan tahun ini akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang bagi membantu mereka, khususnya mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Sumbangan ini lebih kepada anak-anak laman kasih dan juga kepada 7 orang individu yang kena pasti sebagai asnaf lah, orang yang paling susah lah. Jadi tanda lain kami semangat hanya berbentuk makanan. Sementara itu, Pengerusi Pusat Perlindungan Laman Kasih Nurul Huda Hilda Abdullah yang ditemui pemberita melahirkan rasa syukur atas sumbangan yang diterima sejak pusat itu ditubuhkan penghujung tahun 2017. Pusat tersebut menempatkan seramai 13 orang anak-anak terpilih menerusi kriteria tertentu dari keluarga mualaf di Sarawak bagi tujuan membantu mereka terutama dari segi pendidikan agar mampu berdikari selepas tamat persekolahan. Nurul Huda Hilda dalam pada itu terus mengharapkan bantuan dan sumbangan daripada pelbagai pihak terutama dalam membiayai kos operasi pusat perlindungan tersebut yang mencecah hampir belasan ribu sebulan. Ya, kami terima apa-apa je. Cuma yang buat masa ni yang kami tak terima pakaian lah sebab dia ni kan ramai. Dan tempat dah terhad. Jadi kita tak nak space dia orang tu penuh. Bagi yang ingin menyumbang boleh menghubungi Nurul Huda di talian 013-801-5600 atau datang terus ke Laman Kasih di Semariang Lama, Kuching. Sedikit berita sukan, skuad Bintulu FA bawah 25 tahun sekadar seri tanpa jaringan menentang muka FA bawah 25 tahun dalam kejohanan bola sepak Liga Perbadanan Sukan Sarawak SSC. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS 2021 dalam persaingan pertama perlawanan di Padang Turf Kelab Kidurong Bintulu baru-baru ini. Skuad kendalian Zadil Termedi Suhaili itu dilihat sekurang-kurangnya mampu mencipta 4 peluang untuk menjaringkan gol namun tidak bernasib baik apabila banyak percubaan tersasar. Selaku Ketua Jurulatih Pasukan Bintulu, Zadil mengakui kedua-dua pasukan telah mempamerkan permainan yang seimbang.
tidak memang pada kita sebagai tuan rumah disebabkan mungkin pada perlawanan pertama ni memang ada getih sikit lah. Pemain kita rasa memang ada getih sikit sebab belum ada pernah bermain dengan untuk pasukan lawan lah. Malah katanya kekangan latihan musim pandemik COVID-19 ini mengakibatkan pemain kurang cergas. Namun beliau mensasarkan latihan intensif akan dilakukan setelah melihat kesebelasan utama skuadnya dan kelemahan hantaran bola antara pemain semasa menghadapi lawan. Sementara itu, pengurus pasukan muka FA, Royston Valentine berkata perlawanan tersebut merupakan perlawanan kedua mereka selepas tewas kepada pasukan Miri FA 02 pada 27 Mac lalu di Miri. Ini tahniah kepada semua pemain, kepada barisan kejurulatihan kerana dapat sekurang-kurangnya mendapatkan satu mata di tempat lawan lah. Persatuan Bola Sepak Bintulu selaku tuan rumah perlawanan tersebut sentiasa memastikan SOP penganjuran dipatuhi di samping keperluan mendapatkan kelulusan daripada pihak jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Bintulu. For sure kita dapat ada banyak halangan lah untuk menganjurkan kejohanan ini, tapi disebabkan oleh kerjasama ahli BIFA yang ada di Bintulu ini, so perlawanan ini dapat dijalankan mengikut apa yang dirancang. Bintulu akan bertemu pasukan Miri pada 10 April di Miri bagi pusingan pertama Liga SSC FAS 2021 Zon Utara. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Jaga diri bersama kita patuhi SOP dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan Assalamualaikum.